Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kembali semula kita pada pagi ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali di muka surat 586 insya-Allah. Kita sambung apa yang telah kita tadabburkan sebelum daripada setiap muka surat Al-Quran. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 586. InsyaAllah hari ini kita masuk kepada satu surah baru, iaitu surah At-Takwir. Kalau sebelum daripada ini kita telah bersama-sama di surah Abasa, hari ini kita akan masuk ke surah At-Takwir. Jadi surah At-Takwir ini juga satu muka surat dalam mushaf kita pada kali ini, dan dia akan menceritakan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita di dalam surah ini tentang hari kiamat, tentang apa yang berlaku kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala banyak di dalam surah ini, iaitu sebanyak 12 kali 12 kali Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan iza. Perkataan iza iaitu dimulakan dengan iza sebanyak 12 kali. Jadi menurut ulama-ulama bahasa dan juga ulama-ulama tafsir mengatakan, apakah hikmah daripada penggunaan perkataan iza dalam ayat ini? Jadi insya-Allah jangan lupa bersama-sama kita sebentar lagi. Jadi kepada sesiapa yang memiliki mushaf, yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, sila berbuat demikian sekarang, kerana untuk memudahkan kita untuk melihat setiap perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat ini. Insya-Allah moga-moga antum semua, moga-moga hadirin semua, moga-moga sahabat-sahabat semua akan mendapat keberkatan dan juga akan dipandu oleh Al-Quran pada setiap hari insya-Allah. Surah At-Takwir dimulakan dengan, insya-Allah kita akan baca sedikit beberapa ayat daripada permulaan surah ini, permulaan muka surah ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izasy syamsu kuwirat wa izan nujumu nujumun kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal aisyaru uttilat wa izal wuhushu husyirat wa izal biharu sujirat. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah kita tengok hari ini sebagaimana saya sebutkan tadi, bahawa dimulakan dengan iza. Iza maknanya ialah ketika. Jadi bila disebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ketika, sebenarnya adalah sebagaimana ulama tafsir kata, iaitu untuk melahirkan tashwik untuk menantikan apakah apa yang akan berlaku ni, apa sebenarnya yang nak diceritakan apabila macam ni. Jadi Allah Taala sebutkan 12 perkara apabila, dan kemudian barulah selepas daripada diceritakan bila macam ni maka akan berlakulah macam ni. Jadi apakah yang bila tu, iza ni, Allah Taala yang pertama sekali sebutkan iaitu apabila matahari kuwirat. Kuwirat ni ialah digunakan dalam bahasa Arabnya ialah untuk menunjukkan apabila melengkari sesuatu perkara tu, melengkari sesuatu perkara yang lain. Sebagai contohnya, kalau orang memakai serban membalut kepalanya, maka itu dikatakan kuwirat juga, kuwirat al-imamah, iaitu dibaluti serban pada kepalanya, memakai serban. Jadi maknanya matahari ni digunakan di sini ialah izas syamsu, apabila matahari itu kuwirat. Kuwirat tu dibaluti, dikelilingi. Jadi apa maksud dikelilingi di sini? Ada pendapat ulama mengatakan bahawa maksudnya dikelilingi, dibungkus, maka matahari pun hilanglah cahayanya. Jadi pada hari akhirat nanti, kalau kita lihat pada hari ini, matahari ini bersinar, cahayanya seolah-olahnya tidak non-unlimited kan. Yang dia pergi ke mana-mana saja kan, yang dia boleh sampai. Tetapi pada hari akhirat nanti, maka matahari itu akan dibungkus. Jadi kita gambarkanlah, bila kita baca ayat-ayat ni, kita dapat gambaran bagaimana kan suasana pada hari kiamat ni. Allah Ta'ala ceritakan satu suasana di mana apabila matahari itu dihadkan cahayanya, lalu tidak boleh bersinar lagi. Wa izan nujumun kadarat. Yang keduanya Allah Ta'ala gambarkan, iaitu gambaran hari kiamat semua ni kan, iaitu apabila matahari, bintang an-nujum inkadarat. Inkadarat ni artinya ialah dalam bahasa Arabnya tanasarat wa tasaqatat, iaitu artinya dia bertebaran dan kemudian dia tu berguguran. Dua makna kat sini, iaitu bertebaran maknanya dia berselerakkan. Berselerakkan artinya dia tidak lagi berada di tempatnya. Kalau kita tengok sekarang lah kan, dia berada di tempatnya tetap tak bergerak. Tapi pada
nak berlakunya hari kiamat ni, Allah SWT jadikan bintang-bintang itu dia mula lari daripada tempatnya dan kemudian dia berguguran ke bumi. Sebagaimana kita tengok, kalau kita tengok pada hari ini ialah tahib bintang kan. Tahib bintang tu kita panggil meteor, dia gugur, maka kita tengok dia bergerak-gerak kan. Bergerak-gerak turun. Jadi macam itulah berlakunya hari kiamat. Wa izan nujumun kadarat. Yang ketiga, wa izal jibal, bukit pula. Bagaimana Allah Taala gambarkan bukit, iaitu suyirat kan. Suyirat ni maknanya kalau kita guna bahasa Melayunya sirah. Sirah ni makna perjalanan. Jadi suyirat iaitu apabila dia tu dicabut, dijalankan, digerakkan daripada tempatnya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang lain kan. Wa yauma nusayyirul jibal. Nusayyiru ni makna digerakkan, dijalankan dan diangkat daripada tempat beradanya. Jadi Allah Ta'ala sebut yang ketiga tu iaitu jibal, bukit itu di suyirat. Kemudian yang keempatnya wa izal ansyaru uttilat. Insyar ni ialah unta, tapi bukan unta biasa kan, iaitu unta yang nak melahirkan anaknya. Jadi biasanya bagi orang Arab ni, kalau unta yang nak melahirkan anak ni dikira sebagai unta yang sangat-sangat dimuliakan, sangat-sangat dikira sebagai harta yang sangat mahal lah pada masa tu. Jadi kenapa disebutkan wa izal ansyaru uttilat? Uttilat ni maknanya dibiarkan, tidak dihiraukan. Jadi pada masa ni nak gambarkan kan, Allah SWT gambarkan bahawa apa? Harta, even harta yang paling mahal pun, harta yang sangat-sangat direbuti oleh manusia pun pada masa itu tidak lagi seolah-olahnya kalau kita lah kan kalau seolah-olahnya kalau misalnya kata wow, duit bertaburan jatuh daripada langit, biasanya manusia akan berebut kan. Bukan duit RM1, tapi duit, katakan duit 100 kan, bertebaran jatuh daripada langit, tak tahu datang daripada mana, manusia mesti berebut kan. Tapi pada masa ni diceritakan, maknanya Allah Ta'ala sebutkan wa izal insyaru uttilat, duit yang bertaburan tu tak dihiraukan juga kan. Manusia tak, sebab apa manusia tak hiraukan? Sebab pada masa tu manusia ni dah sibuk dengan perkara lain, iaitu sibuknya dengan keadaan mereka sendiri. Wa izal wuhushu husyirat, ayat yang kelima. Dan apabila lagi Allah Ta'ala gambarkan lagi al-wuhush. Al-wuhush ni maknanya binatang-binatang buas lah kata-kata kan. Iaitu binatang-binatang yang biasanya berada dalam hutan, yang biasanya kejar-mengejar makan di antara satu sama lain. Tetapi pada ketika itu Allah Ta'ala sebutkan wa izal wuhush, binatang-binatang ini semuanya akan dihimpunkan. Maknanya, tapi bila dihimpunkan tu mereka ni tak kacau dah manusia. Husyirat maknanya pada masa tu satu keadaan yang sangat menggerunkan bahawa sehingga binatang pun tak ganggu dah, manusia pun dia tak ganggu, binatang lain pun dia tak ganggu Satu benda yang pelik lah kan, husyirat dikumpulkan. Ada satu pendapat lagi mengatakan bahawa ayat ini, iaitu ayat yang kelima ini, wa izal wuhushu husyirat, iaitu dihusyir, iaitu dimahsyarkan. Dimahsyarkan artinya dikumpulkan pada hari kiamat, iaitu binatang-binatang pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan dikumpulkan untuk apa? Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis yang masyhur, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tu'addannal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu syah al-jamma min minasyah al-qarna. Maksudnya dalam hadis ni iaitu semua hak akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga binatang-binatang sesama mereka pun akan dikumpulkan untuk dikisoskan. Iaitu binatang-binatang ni akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukannya untuk masukkan dalam syurga atau neraka, tetapi akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika sekiranya ada di kalangan binatang-binatang tu yang mengganggu, buat jahat kepada binatang yang lain. Bukan makan Kalau binatang makan binatang tu satu lumrah lah, maknanya itu memang rezeki dia kan, memang Allah Ta'ala tentukan. Makan harimau ni, makan kerbau dan sebagainya. Tapi kemungkinan yang Nabi SAW sebut tu, ada kambing-kambing yang tidak bertanduk, kemungkinan ditanduk oleh kambing-kambing yang bertanduk. Maknanya ada kambing jahat lah kan. Kambing jahat dia kacau kawan dia dan sebagainya. Jadi pada hari akhirat disebutkan dalam hadis ni, maka mereka ni akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian selepas daripada tu mereka akan menjadi tanah. Jadi sebagaimana yang kita sebut sebelum daripada ini, dalam ayat sebelum daripada ini, iaitu even manusia bila melihat keadaan ni pun mereka pun berangan-angan lah, bercita-cita, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, bestnya kalau kami pun boleh jadi tanah macam tu juga. Tapi manusia tidak. Manusia akan dihisap oleh Allah Ta'ala dan kemudian akan dimasukkan sama ada ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Wa izal wuhusu husyirat, kemudian wa izal biharu sujirat, ayat yang ke-6. Wa izal biharu sujirat. Sujirat ni maksudnya ialah meluap-luap ataupun bertukar menjadi api.
Jadi kalau kita bayangkan bahawa kalau kita letakkan petrol kan di dalam air kan, di atas air kan kita nyalakan api, dia akan menyala kan, meluap. Jadi tapi kalau kita letakkan api di atas laut, dia tak akan menyala. Dia air kan. Tapi pada hari akhirat nanti, gambaran Allah Ta'ala sebutkan iaitu apa yang akan berlaku, iaitu laut ini seolah-olah menjadi macam petrol. Dia akan menyala-nyala, meruap-ruap. Wa izal biharu sujirat wa izan nufusu zuwijat. Ayat yang ketujuh. Dan apabila nufus ni jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa ni tak kira lah kan, manusia tu Muslim ke kafir ke, semua mereka tu akan zuwijat. Allah Ta'ala. Zuwijat ni maksudnya dipadankan ataupun dikumpulkan dan dicampurkan bersama-sama, berjumpa balik pasangan-pasangannya. Apa maksud sini? Jadi setengah ulama tafsir mengatakan maksudnya itu ruh-ruh dan juga jasad ni akan berjumpa kembali. Jadi kalau kita tu yang kita panggil sebagai mati, ruh kita tu dikeluarkan daripada badan kita kan, lalu dia pun berpisah. Bila berpisah, kita panggil badan tu sebagai orang tu mati. Tapi apabila hari kiamat nanti, Allah Ta'ala akan campurkan balik, akan kumpulkan balik, akan jumpakan balik. Wa izan nufusu zuwijat. Kemudian wa izal mau'udatu su'ilat. Allah Ta'ala kata pula tentang iaitu mau'udah. Mau'udah ni iaitu satu amalan yang dibuat yang dilakukan oleh setengah-setengah manusia pada zaman jahiliah dulu. Mereka bunuh anak-anak mereka. Jadi bila bunuh anak ni, anak itu tak berdosa, tak bersalah kan, tapi dibunuh oleh ayah dia, oleh mak dia. Kenapa? Kerana takut malu, takut dan sebagainya lah kan, nanti bila dia besar. Jadi anak-anak itu bila dibunuh tanpa dosa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat ni akan bertanya balik kan, budak-budak ni yang kecil-kecil ni kan, kenapa kamu ni dibunuh? Jadi perkara ni adalah untuk menunjukkan kepada kejahatan yang dibuat oleh ibu bapa mereka yang membunuh anak-anak tu. Jadi walaupun perkara ni kita kata zaman jahiliah berlaku macam tu, tapi zaman sekarang pun berlaku juga kan. Yang buang anak zina, macam-macam kan. Iaitu kenapa? Kerana takut malu. Kadang-kadang takut malu, bukan malu anak tu, malu mak tu kan. Malu ayah tu kan. Kenapa nanti? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan mereka dan akan tunjukkan bahawa mereka ni sebenarnya tidak bersalah. Yang bersalah tu ialah mak dan juga ayah dia tu. Jadi bi ayyi zambin qutilat. Kenapa kamu, kerana dosa apa kamu ni dibunuh? Wa izas suhufu nusyirat. Ayat yang ke-10. Ya izas suhuf. Suhuf ni ialah makna kitab yang dituliskan setiap amalan daripada kita tu. Jadi kemudian tu disebutkan apa tu? Apabila buku-buku itu nusyirat. Nusyirat tu maknanya dibuka, dibentangkan untuk diperlihatkanlah segala amalan yang manusia itu lakukan. Wa izas sama'u kushitat. Ayat yang ke-11 Wa izas sama'u kushitat. Kushitat ni asalnya ialah apabila kita sembelih binatang tu, kemudian kita tanggalkan kulit dia. Bila kita tanggalkan kulit binatang, kita panggil lapah kan. Kita buang kulit binatang, kita nak ambil daging dia tu. Itu nama dia kushitat. Jadi Allah Ta'ala ibaratkan sebutkan bahawa langit itu yang sekarang kita nampak ni kan, nanti pada hari akhirat nanti akan kushitat. Bagaimanakah terjadi tu? Wallahu a'lam bissawab. Tapi bolehlah setengah-setengah ulama moden dah mengatakan bahawa sekarang ni dia ada lapisan kan. Maknanya lapisan tu satu benda tu yang matahari tu pancarkan, maka dia tak sampai, ada benda yang tak sampaikan kepada bumi. Orang kata ultraviolet ke dan sebagainya lah kan. Lalu dia akan menembusi ozon lah. Jadi bumi ni ada penapis dia kan. Sehingga bila kita tengok matahari ni, matahari itu ada benda yang tak sampai kepada kita. Kalau sampai benda tu, dia akan merosakkan manusia lah. Jadi ada ulama mengatakan bahawa itu maksud dia. Iaitu wa izas sama'u kushitat. Kushitat tu maksudnya dihilangkan lapisan tu sehingga menyebabkan dia tu akan merosakkanlah manusia. Wa izal jahimu su'irat. Dan kemudian jahim. Jahim ni ialah neraka. Su'irat tu dinyalakan maksudnya. Iaitu dan dinyalakan untuk disediakan untuk dimasuk oleh orang-orang yang jahat, orang-orang mujrim, orang-orang kafir. Wa izal jannatu uzlifat. Dan kemudian uzlifat maknanya didekatkan. Iaitu apabila syurga itu didekatkan kepada orang-orang yang beriman untuk mereka dimasuk dengan mudah. Pada ketika itu habislah izah kita ni sebanyak 12. Jadi Allah Ta'ala sebutkan izah apabila kemudian sampailah kita kepada ayat yang ke-14 ni. Pada masa itu alimat nafsum ma ahdarat. Pada masa itu jiwa-jiwa tu semua orang akan tahulah ma ahdarat. Ahdarat tu maknanya ialah iaitu apa-apa yang mereka lakukan. Jadi ahdarat tu mereka tahulah sekarang ni kan apa yang telah mereka lakukan, sama ada baik ataupun buruk. Pada ketika itu maka tahulah
Sekarang ni seolah-olahnya macam manusia tak tahulah kan dia buat baik ke dia buat jahat ke, dia tak tahu, dia rasa macam baik sangat yang dia buat kan, sedangkan benda tu jahat kan. Kadang-kadang dia buat benda apa ni, dia tak tahu kan. Jadi maknanya, tapi pada hari itu jelaslah, fala uqsimu bil khunnas, ayat yang ke-15. Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni bersumpah kan, fala uqsimu. Dan tadi tu maknanya Allah Taala cerita panjang-panjang wa iza tu satu benda saja dia nak ceritanya. Daripada 12 benda tu Allah Taala satu nak cerita, iaitu pada ketika itu apabila maka ketika itu manusia akan sedarlah, tahulah apa yang mereka telah buat. Sekarang ni Allah Taala pergi kepada bersumpah banyak dalam Quran kita akan jumpa fala uq. Jadi fala uq ni kalau ikutnya maka tidak bersumpah, tidak aku bersumpah. Kalau ikut maknanya macam itulah kan Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab bila bersumpah ni, bila ada sumpahan maka biasanya akan ditambahkan satu huruf satu perkataan lagi la situ. La tu bukan makna tidak tapi la tu maknanya untuk takkid al-qasam nama dia. Bukan maknanya aku tidak bersumpah, tapi maksudnya ialah aku bersumpah, maksudnya kan. Aku bersumpah, aku sungguh-sungguh bersumpah. Gitu. Takkid tu maknanya menyungguhkan. Menyungguhkan sumpah tu, aku sungguh-sungguh aku ni bersumpah dengan khunnas. Khunnas ni apa? Ayat kita ayat yang ke 15 insya-Allah. Ayat yang ke-15. Jadi khunnas ni ialah maksudnya ialah yang hilang iaitu maksud sini ialah bintang yang hilang Dulu kalau kita tengok sekarang ni kan bintang tu ada, bintang tu ada kan. Tapi sekarang malam ni akan ada bintang ni, akan ada bintang ni. Ni bukan tak ada bintang kerana awan, bukan. Tapi memang bintang tu hilang daripada ni kan. Jadi bayangkanlah kalau matahari sebagai salah satu daripada bintang kan, dia hilang kan. Jadi Allah SWT sebut ni fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas. Al-jawar ni daripada jariyah iaitu singular dia ialah jariyah. Jariyah ni artinya ialah yang berlari dengan cepat yang bergerak dengan cepat, itu jariyah. Kemudian tu al-khunnas ayat yang ke-16. Al-khunnas ni artinya ialah satu benda yang hilang dan kemudian datang, hilang dan juga datang, lebih kurang hampir sama dengan makna khunnas. Itu ada sedikit perbezaan dalam bahasa Arabnya. Jadi bintang-bintang ni Allah Taala sebutkan sifat di sinilah khunnas, kemudian tu jawar, kemudian tu lagi satu lagi ialah khunnas. Maknanya dia seolah bergerak-gerak, berhilang macam-macam lagi dan berjatuhan. Wal laili tu bintang kemudian Allah Taala sebut lagi wal laili iza as'as, dan kemudian malam. Malam apabila as'as. As'as ni ialah adbara zalamuhu kalau dalam bahasa Arabnya, iaitu hilanglah kegelapannya, iaitu maknanya berakhir jadi Allah Taala bersumpah sini dengan apa? Iaitu Allah Taala kata wal laili, dan demi malam juga apabila as'as, iaitu dia berlalu nak meninggalkan kita. Kemudian tu was-subhi, dan subuh apabila dia tanaffas, iza tanaffas. Tanaffas itu maksudnya kalau kita kata bernafas, dia datang perlahan-lahan dan kemudian dia menghilangkan kegelapan pada waktu malam. Jadi was-subhi iza tanaffas. Jadi seolah-olahnya macam bernafas datang secara perlahan-lahan. Kemudian innahu laqaulu rasulin karim. Allah Taala kata dan sesungguhnya, innahu nya situ ialah Quran Quran itu sebenarnya laqaulu rasulin karim adalah merupakan kata-kata rasul yang karim. Rasul tu artinya Jibril. Bukan rasul itu nabi tapi rasul itu ialah Jibril yang datang kepada Nabi SAW yang bawa Quran tu dan beri kepada Quran tu kepada Nabi SAW. Jadi bila kita baca ayat ni kita boleh bayangkan sebenarnya iaitu apa? Tuduhan daripada orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang menentang Islam ni, mereka kata bahawa Quran ni adalah merupakan bukan daripada malaikat, bahkan datang daripada syaitan-syaitan ataupun datang daripada hantu lah kita katakan, yang telah membisikkan kepada Nabi kita SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menafikan benda ni. Dan kita tahu kan bahawa ayat-ayat ni, iaitu ayat-ayat Makkiyah ni, ayat-ayat daripada juzuk yang ke-30 secara khususnya, majoritinya adalah merupakan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat turun di Mekah. Mekah ni kita tahu kan, sifat Mekah ni ialah keadaan di Mekah ni Nabi kita SAW sedang menghadapi pertentangan orang-orang yang menentang sangat hebat sangat jahat sangat, mereka ni menentang dengan hujah-hujah dan macam-macam lagi lah kan. Jadi Allah Taala menjawab bahawa karut mana ada, mana kamu ni mengarut. Innahu laqaulu rasulin karim. Quran ni datang dibawa oleh Jibril. Rasul tu kalau kita kata pengirim, messenger kan, iaitu yang mengirimkan, yang membawa satu benda kan. Kalau kita kata postman dalam bahasa Arab, postman pun rasul juga. Tapi janganlah kata postman tu rasul
Rasulullah, Nabi tu Rasulullah makna dia tu penyampai. Benda tu bukan datang daripada dia, bukan datang daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi ni adalah rasul, dia ni penyampai. Dia bukan menipu kan, tapi benda tu memang betul-betul datang daripada Allah Taala. Dan Nabi, sebelum daripada Nabi ni disampaikan oleh Jibril, Rasulun Karim zi quwwatin inda zil arsy makin. Sifat Jibril lagi Allah Taala kata zi quwwatin, dia ni mempunyai kekuatan, mempunyai kekuatan. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ni ayat yang ke-20, Allah Taala sebut apa, iaitu Jibril ini ialah Allah Taala sebut allamahu syadidul quwa. Tu kan dalam ayat yang lain, syadid allamahu, iaitu apa yang keluar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Muhammad ni sebenarnya adalah dia ni diberitahu oleh syadidul quwa. Syadidul quwa makna yang sangat-sangat kuatnya, sangat kekuatan, iaitu siapa? Jibril lah. Jadi maknanya Jibril ni mempunyai sifat, salah satu daripada sifat Jibril ni ialah apa? Iaitu zi quwwatin, dia ni mempunyai kekuatan. Kemudian tu inda zil arsy, dan dia ni di sisi Tuhannya. Zil arsy itu maknanya yang mempunyai arash, yang mempunyai arash itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia mempunyai kekuatan, dia ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian makin tu maknanya teguh lah, mantap. Kemudian muta'in sama amin, muta'in tu ditaati. Dia bukan dia mentaati, bukan, tapi dia ditaati. Siapa yang ditaati? Iaitu Jibril tu, dia ni mempunyai satu keistimewaan Allah Ta'ala beri kepada dia, iaitu dia ni ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain. Memanglah malaikat dia ni taat kepada Allah, tapi dia seolah-olah hanya macam ketua kepada malaikat. Nama dia Jibril. Dia ni muta'in. Sama tu maknanya bukan summa, jangan baca summa tu maknanya kemudian. Sama tu maknanya di sana, baris atasnya sama, bukan summa. Jadi sama di sana tu ialah di atas langit tu, dia tu amin, dan dia tu adalah amin, amanah kan. Mana amanah ni dia menyampaikan apa yang disuruh sampaikan. Tak adalah dia main belik-belik kan, dia beritahu separuh, tak beritahu ke tak kan. Dia ni amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Seterusnya ialah Allah Taala menafikan daripada nabi kita ni bahawa nabi ni gila. Tak, nabi ni tak gila. Wa ma sahibukum. Sahibukum ni kawan kamu lah katakan, kalau maksud dia kan. Tak, kawan kamu, sahabat kamu ni ataupun ni Muhammad ni sebenarnya tidak gila dia. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Bahkan Muhammad ni telah melihat siapa? Melihat Jibril tu. Betul-betul bil ufuqil mubin, di ufuk. Ufuk yang nyata. Ufuk yang nyata ni maksud ufuk ni ialah horizon. Jadi ketika Nabi SAW kan di Gua Hira tu, bila dia ni rasa teringin sangat rindu pada tu, kemudian dia pergi, jadi malaikat Jibril pun menunjukkan rupanya kan, yang mana sangat-sangat besar pada ketika tu, bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan kemudian Muhammad ni Allah Taala sebut lagi sifat dia, iaitu wa ma huwa 'alal ghaibi. 'Alal ghaibi ni artinya ialah satu perkara yang ghaib, danin itu yang kedekut. Jadi Muhammad ni dia tidak kedekut. Artinya tidak kedekut sini ialah maknanya apa yang disuruh disampaikan. Maknanya tak ada semua disimpan-simpan kan. Dia nak menafikan di sini juga ialah Muhammad ni tidak seperti kahan. Kahan ni ialah nujum ataupun tukang sihir kan. Tukang sihir ke ahli nujum ke, biasanya dia tak akan beri semua. Dia akan adalah simpan pada dia tu kan. Dia akan ceritakan kepada orang sebahagian daripada apa yang dia tahu. Kalau sihir pun dia akan ceritakan, dia akan ngajar orang apa yang sebahagian saja. Dia tak ajar semua. Jadi Muhammad tak macam tu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanim. Benda yang kamu semua tak tahu, dia tak ada simpan-simpan dah. Dia akan cerita semua sekali. Yang dia dapat daripada Allah, yang disuruh oleh Allah, dia akan cerita semua. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan kemudian bukan pula apa? Bahawa apa yang Nabi yang Muhammad sampaikan ni bukannya datang daripada syaitan. Datang daripada malaikat. Tadi kita sebutkan fa aina tazhabun. Jadi last sekali Allah Taala kata fa aina tazhabun. Kamu ni nak ke mana sebenarnya? Kamu ni nak ke mana? Fa aina tazhabun. Maksud nak ke mana tu apa? Kamu nak ikut apa lagi? Kamu nak ikut Islam ke tak nak ikut Islam? Sekarang ni dah cerita clear dah semua kan. Benda ni datang daripada Allah, dibawa oleh malaikat kan. Muhammad ni tidak gila dan semuanya kan. Jadi fa aina tazhabun. Kamu nak pergi ke mana kan? Maknanya paling-paling pun nanti akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga kan. Fa aina tazhabun. In huwa illa zikrul lil alamin. Quran ni ia adalah zikrun. Tidak adalah dia melainkan zikrun, peringatan untuk manusia yang ada atas dunia ni. Kemudian liman syaa minkum an yastaqim, sesiapa yang nak
istiqamah. Mustaqim, yastaqim tu maknanya beristiqamah, iaitu berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala kata last kali ayat 29 kita pada hari ini daripada surah Takwir, Allah Taala kata wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan tidak adalah kamu ini berkeinginan melainkan apa yang telah diinginkan oleh Allah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu adalah ayat yang terakhir itu ialah menceritakan tentang qada dan qadar yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk menenangkan, mentasliahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau ada orang tak beriman tu, janganlah kamu susah hati. Tanggungjawab kamu hanyalah untuk memberitahu, untuk menyampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah jumpa lagi. Insya-Allah dalam sesi-sesi akan datang, moga-moga kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengampunannya. Insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.